Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama untuk edisi 1184. Menteri Pertahanan sila bertanggungjawab. Menggunakan sentimen agama dan bangsa, Melayu tipu Melayu. Pakatan Harapan ternyata pernah selamatkan negara. Ladang Tro setakat menafikan tidak mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang berkata bahawa ketua pembangkang itu cuba bermain politik berhubung projek membina 6 kapal tempur pesisir atau LCS dan mendakwa Anwar mencadangkan projek LCS dihentikan. Berdasarkan laporan yang saya terima, kenyataan Anwar itu menimbulkan kemarahan banyak pihak. TLDM akan marah jika projek itu dibatalkan dan tindakan itu juga akan menyebabkan 400 vendor gulung tikar dengan 90% daripada jumlah vendor itu adalah kalangan veteran tentera, katanya. Bagaimanapun, menurut Anwar, Syamuddin tidak mendengar dengan teliti kenyataan beliau dalam sidang media 4 Ogos lalu bahawa projek yang berjalan diteruskan tetapi keuangan tambahan yang diminta perlu diteliti semula. Pertama, saya kata semua fasa yang ongoing diteruskan. Dia tak baca dan dia tak dengar, itu masalahnya. Dia terlalu angkuh, tak baca, tak dengar dan kata kita suruh tutup dan orang marah. Siapa yang marah? Kontraktor yang kutip komisen. Yang marah ini, yang kita minta ialah pantau projek yang sedang berjalan. Siapapun dia, mengapa tidak ada tender? Mengapa ada kecuaian dan kelewatan? Siapa yang dapat komisen? Ini semua harus disiasat segera oleh pihak SPRM, katanya, dipetik Esro Awani. Syamuddin memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan semasa era pentadbiran Barisan Nasional pada tahun 2013. Kini beliau dilantik semula ke portfolio yang sama setelah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia. Sementara Menteri Pertahanan sekarang melatah apabila ditegur mengenai projek LCS yang gagal menepati garis masa siap. Menteri Pertahanan yang digantinya pada tahun 2013 itu pula tidak mengaku beliau terbabit. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata beliau tidak seharusnya dipersalahkan terhadap kegagalan dalam perolehan LCS. Saya memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan dari April 2009 hingga Mei 2013. Jadi mana-mana pihak yang menyebabkan kelewatan pembinaan harus bertanggungjawab memberi penjelasan kepada PAC, katanya di petik media. Bagaimanapun, percubaan Ahmad Zahid untuk menyalahkan penggantinya iaitu Syamuddin diselar oleh bekas Timbalan Menteri Pertahanan Pentadbiran Pakatan Harapan Liu Ching-tong. Jangan cuba nak lari daripada tanggungjawab. Projek LCS telah diluluskan oleh Zahid Hamidi selaku Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Zahid juga yang membuat keputusan untuk menukarkan desain LCS daripada sistem Sigma kepada sistem Gowin sebelum berunding dan meminta nasihat pihak TLDM, ujar Ching-tong. Seperti yang disebut dalam prosiding PAC, Laksmana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar yang memegang jawatan Panglima Tentera Laut pada 1 April 2008 sehingga 17 November 2015 telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati dan surat untuk memaklumkan pendirian TLDM, iaitu 2 surat kepada Perdana Menteri dan 5 surat kepada Menteri Pertahanan. Manakala Ketua Setiausaha Pembendaraan, Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan masing-masing dihantar 1 surat. Daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata something is gravely wrong, ujar Dr. Abdul Aziz kepada PAC. Namun, kerajaan dan Ballistic Naval Shipyard Sdn Bhd BNS yang mendapat kontrak secara rundingan terus yang menilai 9.128 bilion ringgit untuk membina 6 buah kapal LCS tidak mendengar nasihat pihak TLDM. Zahid bertanggungjawab atas penyelewengan dana dan kegagalan projek LCS yang berlaku. Bila mesti jawab kepada rakyat sekarang juga, jangan lari, tegas Ching-tong. Ahmad Zahid memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan pada 9 April 2009 hingga 16 Mei 2013. Perubahan desain kapal diubah pada tahun 2011 iaitu semasa Ahmad Zahid masih menjadi Menteri Pertahanan. Kontrak pula diberikan
oleh Hishamuddin. Maka kedua-duanya tidak patut lari daripada tanggungjawab. Jauh sekali berhak untuk marah-marah. Kerana yang patut marah ialah pembayar cukai yang wang mereka hangus sebanyak 6 bilion ringgit yang telah dibayar. Tetapi satu pun tiada kapal yang siap dibina sehingga ke hari ini selepas 10 tahun. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Parit Bunta, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, rasuah menjejaskan keselamatan negara dan kepentingan umat Islam bila mengambil contoh isu perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan bailout projek sistem penguatkuasaan automatik AES. Kedua-duanya melibatkan kepentingan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan skandal keuangan Lembaga Tabung Haji pula melibatkan pencarum beragama Islam. Segala usaha dari Pakatan Harapan untuk selamatkan negara dari penyakit rasuah yang sistematik telah dikhianati atas sentimen perkauman dan agama sempit. Namun setelah pengkhianatan mereka, satu persatu skandal dari pimpinan politik orang-orang Melayu terus terbongkar. Lebih menggerungkan, institusi orang Melayu Islam seperti LTAT dan Tabung Haji menjadi bangsa oleh skam perjuangan Melayu Islam, ujar Mujahid dalam satu kenyataan. Menurut Mujahid, pendedahan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC itu merupakan legasi era Datuk Seri Najib Razak Bosku sebagai Perdana Menteri bersama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi serta Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Pertahanan, iaitu pada tahun 2009 sehingga 2014. Parti Melayu yang melaungkan patriotisme negara dan ketuanan orang Melayu bukan sahaja menipu orang Melayu tetapi membahayakan keselamatan perairan negara dengan kegagalan projek ini akibat rasuah tempelaknya. Mujahid berkata LTAT adalah untuk kebajikan veteran yang rata-rata Melayu Islam. LTAT yang memiliki kepentingan 50.8% secara tak langsung melalui Bauxite Heavy Industry Corporation BHIC dan 10% secara langsung dengan Bauxite Naval Shipyard BNS menjadi mangsa skandal terkini projek kapal tempur pesisir LCS. Beliau turut membangkitkan mengenai arahan Najib kepada LTAT untuk membeli syarikat swasta ATES dan Beta Tegak Sdn Bhd dengan nilai 555 juta ringgit bagi menguatkuasai AES yang rugi. Pakatan Harapan selamatkan LTAT dengan menebus kembali 555 juta ringgit. Seluruh anggota lembaga pengarah dan ketua eksekutifnya ditukar untuk memulihkan LTAT semasa Kerajaan Pakatan Harapan, kata Mujahid. Merujuk kepada Tabung Haji, beliau berkata institusi tersebut mengalami masalah keuangan yang sama. Sejak 2014, dividen dibayar tinggi. Tidak patut akta dan kerugian tidak direkodkan. Manakala keputusan dibuat dengan campur tangan politik, tiada bezanya dengan LTAT. Peliknya, Tabung Haji terus diserang dan difitnah walaupun Jabatan Audit Negara untuk Keuangan Tabung Haji tahun 2019, 2020, 2021 memperakui kejayaan hasil perstrukturan semula Tabung Haji di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Buktinya Tabung Haji hari ini mampu membeli bangunan Minster Building di London yang bernilai 1.32 bilion ringgit walaupun tidak disebut harga perolehan, bidas Mujahid dengan sinis. Naib Presiden amanah itu menyeru rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, supaya berhijrah meninggalkan politik silam yang penuh dengan pengkhianatan terhadap Melayu itu sendiri. Segala rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu, kita tidak boleh kekal diperbodohkan oleh kelompok yang guna perkauman dan sentimen Melayu, katanya. Beliau menegaskan politik di negara ini harus dibersihkan daripada perompak dan pengkhianat yang menjadikan sentimen kaum dan agama sehingga menjejaskan kebajikan majoriti Melayu Islam dan keselamatan negara. Cukup-cukuplah kita menjadi mangsa oleh penunggang agama dan kaum, tegas Mujahid. Ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari adalah salah seorang daripada anggota PAC yang sudah tentu berkali-kali terbabit dalam prosiding penyiasatan jawatankuasa tersebut. Beliau saksi kepada kesungguhan pengerusi PAC Wong Kah Woh yang juga ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur dalam merungkai kebejatan yang membelit projek LCS dan AES yang dicipta oleh Barisan Nasional. Malah sanggup mereka mengadakan upacara penamaan dan pelancaran kapal tempur pesisir TLDM yang dihadiri Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim di Lumut pada 24 Ogos 2017 dalam keadaan tidak siap dengan tiang emas palsu berharga RM400,000. Anehnya, PAS sanggup bersekongkol dengan gerombolan kleptokrat ini untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang berjuang di atas prinsip takbir urus baik hanya kerana didorong oleh kebencian melampau terhadap amanah, DAP dan sosok tubuh Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ingat, 6 bilion ringgit
telah hangus. Namun sebuah kapal LCS pun tidak juga nampak sehingga menjadi sindiran netizen sebagai kapal halimunan. Tidakkah kalian merasa malu? Pendedahan berhubung projek perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan sistem penguatkuasaan automatik AES yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang terdiri daripada pelbagai parti dan dipengerusikan Wong Kah Woh membuktikan bahawa musuh Melayu Islam bukannya Pakatan Harapan walaupun di dalamnya ada DAP. Kah Woh ialah ahli Parlimen Pakatan Harapan daripada DAP mewakili Ipoh Timur. Ucapan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Marang bahawa kononnya Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan, menghapuskan hak istimewa Melayu, Bumi Putera dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta menghina Raja-Raja Melayu dan Islam adalah fitnah semata-mata. Kerana satu dunia tahu yang menghina Melayu dan Raja-Raja Melayu ialah pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Selepas skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kini Malaysia dikejutkan dengan skandal yang setaraf dengan firma pelaburan tersebut. Malah kesannya lebih dahsyat kerana pelaburan terhadap peralatan angkatan bersenjata itu seolah-olah sudah menjadi abu sebelum perang bermula. Kali ini selain Najib sebagai Perdana Menteri ketika projek LCS itu bermula, terkait sekali lagi Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Parlimen Barisan Nasional Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Justru pimpinan Pakatan Harapan menyuruh rakyat negara ini memberikan semula kuasa pemerintahan kepada gabungan tersebut kerana dengan cara itulah negara ini boleh diselamatkan daripada terus hilang keyakinan masyarakat antarabangsa. Lihatlah di Selangor dan Pulau Pinang selepas berjaya memerintah satu penggal selepas pilihan raya 2008. Rakyat kedua-dua negeri itu kekal dengan Pakatan Harapan sehingga kini, kata Muhammad Sabu, Presiden Amanah yang menjadi tuan rumah dalam Majlis Makan Malam Amal untuk mengumpulkan dana pilihan raya menjelang pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Pulau Pinang dan Selangor menjadi tumpuan rakyat Pantai Timur untuk mencari rezeki. Sama ada UMNO maupun sekutunya MIC dan MCA tidak boleh diharap untuk membantu Melayu Islam. Baru-baru ini negara digemparkan dengan pendedahan bahawa dana penjana kerjaya yang membabitkan sekurang-kurangnya 100 juta ringgit telah diselewengkan. Pengerusi sebuah badan bukan kerajaan NGO Persatuan Harapan India Malaysia PHIM, Manimaran Manikam, mendakwa beberapa pemimpin MIC terbabit dalam jenayah tuntutan palsu dan penyelewengan dana penjana kerjaya melibatkan nilai keseluruhan kira-kira 100 juta ringgit. Penjana kerjaya merupakan program yang dilaksanakan perkeso bagi tujuan merangsang ekonomi negara melalui pewujudan pekerjaan baharu, mengekalkan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran pekerja. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan ialah Menteri Sumber Manusia yang bertanggungjawab terhadap dana penjana kerjaya itu. Sementara itu, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan pula membatalkan projek landasan kereta api berkembar Lembah Kelang Fasa 2 atau KVDT2 yang dimulakan pada tahun 2017 bernilai 4.475 bilion ringgit melibatkan usaha-sama kontraktor Daya Maju, Sdn Bhd dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ka Siong mengetepikan kepentingan LTAT sehingga membawa kepada tindakan saman oleh Daya Maju, Sdn Bhd dan LTAT. Yang menyelamatkan LTAT ialah Menteri Pengangkutan dalam era Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seagung DAP Anthony Locke. Apabila Amanah mempertahankan DAP, maka ditohmah kononnya parti itu ditubuhkan dengan dana DAP. Sehingga hari ini sama ada PAS maupun Barisan Nasional gagal membawa walaupun satu bukti bahawa Amanah makan duit DAP. Yang kita dengar PAS makan duit UMNO berdasarkan pengakuan Nik Muhammad Nik Abdul Aziz dalam satu klip audio. Dengan pendedahan demi pendedahan ini, maka tidak hairan mengapa mereka menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat melalui tebuk atap langkah syaratan. Kalau bukan orang Melayu Islam, siapa yang mereka hendak selamatkan? Kalian fikir-fikirkanlah. Di Malaysia, orang ramai sedia maklum kewujudan ladang kelapa sawit, ladang getah dan ladang musangking. Tiba-tiba kita diberitahu dalam negara ini wujud juga ladang troll. Apa itu ladang troll? Ia merupakan sebuah organisasi yang menggaji orang ramai untuk membuat siaran dalam talian yang sengaja bersifat ofensif atau provokatif untuk menimbulkan konflik atau memanipulasi pendapat umum. Meta, ibu syarikat Facebook, Instagram dan WhatsApp baru-baru ini telah mengeluarkan laporan Quarterly
Adversarial Threat Report yang menyatakan bahawa Malaysia merupakan sebagai salah sebuah negara yang mempunyai kumpulan cyber trooper ataupun troll farm atau ladang troll. Menurut Meta, ladang troll di Malaysia menggunakan akaun-akaun palsu untuk memanipulasi maklumat yang kemudiannya akan disebarkan oleh orang ramai yang percaya akan maklumat palsu tersebut. Mereka aktif di Facebook, TikTok, Twitter dan Instagram dengan memuat naik meme dalam bahasa Melayu, memburukkan pembangkang serta membuat dakwaan korupsi terhadap mereka yang mengkritik kerajaan. Di Facebook, rangkaian ladang troll ini mengurus laman-laman page dan grup. Ada yang diikuti oleh sekitar 430,000 pengguna. Menurut laporan, Meta telah menutup 596 akaun Facebook, 180 page, 11 grup dan 72 akaun Instagram. Paling mengejutkan, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Clemson University di South Carolina, Amerika Syarikat mendapati bahawa ladang troll ini juga mempunyai hubungan dengan polis di Raja Malaysia. Kumpulan-kumpulan ini juga dilaporkan telah membayar sekitar $6,000 Amerika, kira-kira RM27,000 untuk mengiklankan page dan grup mereka di platform-platform Facebook dan Instagram. Dalam satu kenyataan ringkas, Polis di Raja Malaysia PDRM menafikan dakwaan Meta dan sedang menjalankan siasatan mengenainya. Bagaimanapun, kenyataan ringkas PDRM itu tidak meyakinkan pihak pembangkang. Pengerusi Biro Media Sosial DAP, Syahrizan Johan, mempersoalkan sama ada sumber kerajaan digunakan untuk mewujudkan ladang troll. Sekiranya benar ia mendedahkan satu usaha bersepadu untuk memanipulasi perbincangan awam dengan menggunakan akaun-akaun dan laman-laman palsu bagi manfaat politik pihak kerajaan. Walaupun akaun-akaun dan laman-laman ini telah dikenal pasti dan dipadamkan oleh Meta, laporan ini menunjukkan bahawa kerajaan membiayai trolls dan cyber troopers menggunakan dana dan sumber awam demi kepentingan politik mereka, katanya. Menurut beliau, tidak keterlaluan untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat juga akaun-akaun dan laman-laman lain merentasi pelbagai platform media sosial yang turut menjalankan kegiatan yang sama. Sumber-sumber awam termasuklah badan yang sepatutnya berkhidmat untuk semua rakyat Malaysia tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan politik seperti ini. Pihak kerajaan dituntut untuk memberi penjelasan telus dan terperinci mengenai apa yang terkandung dalam laporan Meta tersebut. Sekiranya tidak, ia akan memberikan persepsi negatif bahawa badan-badan dan sumber-sumber awam telah digunakan untuk tujuan politik kerajaan hari ini, tegasnya. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut mempersoalkan keperluan wujudnya ladang troll ini. Akaun troll ini boleh jaga ketenteraman dan keselamatan awam ke? Kalau tak ada fungsi jaga ketenteraman dan keselamatan awam, kenapa PDRM perlukan akaun-akaun troll ini? Soalnya dalam pernyataan di Facebook. Beliau juga bertanya mengenai sumber dana akaun troll terbabit. Berapa jumlahnya? Katanya akaun troll ini pro kerajaan. Kalau kritik apa-apa kerajaan buat, nanti datanglah akaun-akaun pelik ini maki kita balik. Jangan jadikan PDRM sebagai alat politik bidasnya. Beliau menyarankan agar satu jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSC ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan dan aktiviti ini. Malang sungguh negara ini ia sering dikenali dunia atas sebab yang salah. Apapun, nafi sahaja tidak cukup. Sewajarnya lah kerajaan memberi penjelasan yang meyakinkan demi menjaga imej pihak berkuasa dan negara ini amnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.